Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ternyata terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim berhati sangat mulia. Datuk Seri Anwar Ibrahim memang mempunyai hati yang tidak pendendam. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah seorang pemimpin yang kejam, lagi tak berhati perut. Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti seorang pemimpin yang cukup bertoleransi, seorang pemimpin yang dapat memberikan kerjasama pada bila-bila masa sekiranya perlu. Dan paling penting, beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai belas kasihan yang sangat-sangat bagus. Ini terbukti apabila walaupun Terengganu, Kelantan, Perak pula, Perlis dan Kedah bukanlah ditabir oleh kerajaan persekutuan yang sama, tetapi ditabir oleh pembangkang persekutuan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melihat itu sebagai satu penghalang untuk membantu negeri-negeri tersebut. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bantuan kecemasan segera kepada negeri-negeri yang kena banjir, Saya lupa di Terengganu atau di Kelantan, tidak berapa ingat, tapi jumlah dia 50 juta. Bayangkan banyak atau tidak, cukup banyak. 50 juta cukup banyak. Apa yang saya ingin katakan ialah, inilah hati seorang pemimpin, tidak berdendam. Tapi masalah dia, walaupun sudah Anwar Ibrahim begitu, tetap juga banyak fitnah, tetap juga banyak kecaman, macam-macam lah. Tidak puas hati ini, tidak puas hati ini. Paling pelik, waktu rakyat negeri Kelantan, negeri Terengganu berada dalam keadaan paling sukar sekarang ini, kena banjir yang teruk, masih lagi MP daripada pembangkang tetap mau bertahan, tidak mau berunding kepada kerajaan untuk peruntukan. Bukan nak pindah hotel pula, bukan nak pindah parti pun, hanya beri sokongan saja. Bukan beri sokongan, hanya berbincang saja. Pergilah bincang dengan Perdana Menteri, bincang dengan Timbalan Perdana Menteri, bincang dengan kerajaan tentang peruntukan supaya dapat bantuan. Ini rakyat sudah susah nih. Rakyat sudah susah, takkan mau teruskan juga keegoan, kesombongan, keangkuhan. Janganlah macam ni. Anda diundi bukan untuk parti sentiasa cemerlang, tapi supaya dapat membantu rakyat. Tujuan rakyat undi Anda ialah supaya dapat membela nasib rakyat, bukan membela nasib parti. Ini balik-balik cakap tentang parti, balik-balik cakap tentang parti. Lepas itu tuduh pula MP yang telah berjaya mendapatkan peruntukan daripada kerajaan pula didakwa, dituduh telah khianat kepada rakyat. Pada saya, mereka tidak khianat rakyat, malah mereka ini berkorban diri sendiri, berkorban apa saja, maruah, semata-mata untuk apa? Untuk rakyat, untuk memastikan bahawa rakyat dapat apa yang sepatutnya, rakyat dapat peruntukan yang sepatutnya. Itulah yang terjadi. Jadi wakil-wakil rakyat yang lain, ini rakyat sudah susah,
kena banjir. Selepas ini mau dapat duit dari mana untuk bantu diorang kalau tiada peruntukan? Kesian tau. Kecuali kamu memang kaya raya lah. Kecuali memang kamu kaya raya, memang kamu billionaire kah, jutawan kah, boleh bantu orang-orang rakyat di parlimen kamu. Kalau tidak, meranalah rakyat hanya kerana cuba untuk menyelamatkan buntut-buntut buntut-buntut bos-bos. Terpaksalah rakyat jadi mangsa. Jadi pada hemat saya, lebih baik pemimpin bertobatlah. Bertobat dan belalah nasib rakyat, bukan bela nasib bos, bukan bela nasib parti, tapi belalah nasib rakyat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat tahun baru. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Yang paling trending sekarang di media sosial, di berita sekarang ini, terutamanya di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, Sabah tanah airku, Sabah sedang maju. Sabah Maju Jaya sedang maju. Okey, yang paling trending adalah tentang kartel, skandal, sindiket dan pengubahan wang haram pun mungkin boleh berlaku oleh seorang bergelar Dato' Seri. Dato' Seri yang mengejutkanlah. Tak sangka langsung ada manusia yang begini di Malaysia, di Sabah lah. Yang paling mengejutkan ialah dia pula dikaitkan dengan satu parti, walaupun pemimpin parti tersebut sudah menafikan bahawa tidak pernah menerima wang daripada hasil daripada penjualan dadah, kartel dadah. Tapi sedikit sebanyak memanglah tidak dinafikan, sedikit sebanyak akan mengguris kecantikan gambar parti tersebut. Okey, jadi persoalannya ialah kenapa pula tiba-tiba parti itu pula kena sebut. Tapi saya percaya siasatan sudah dibuat, dan saya masih percaya bahawa saya percaya dan saya yakin bahawa parti itu bercakap benarlah. Pemimpin dari parti itu bercakap benar dan tidak ada kaitan dengan skandal ini. Okey. Hasil daripada apa yang berlaku sekarang itu ialah persoalan seterusnya muncul. Persoalan apa? Ialah persoalan tentang kerjasama Bung Mokhtar dengan parti tersebut. Bung Mokhtar dengan parti tersebut. Jadi setelah apa yang berlaku, persoalannya, adakah Bung Mokhtar masih lagi mau meneruskan, mau bekerjasama dengan parti tersebut pada PRN nanti di Sabah ni? Dah lama lagi, paling lama 2 tahun lah. Paling lama 2 tahun ada sudah pilihan raya negeri Sabah. Jadi masihkah lagi ada perasaan, masihkah ada nafsu daripada Bung Mokhtar untuk bersama-sama dengan parti itu? Masihkah dia yakin bahawa rakyat masih menerima parti tersebut? Ya, mungkin di beberapa buah tempat boleh, tapi untuk di seluruh Sabah mungkin agak sukarlah. Ditambah pula sekarang sentimen orang-orang Sabah yang saya lihat, saya tengok, dan penganalisis serta pemerhati politik pun membuat tanggapan yang sama, iaitu kami melihat
sentimen, rasa mahu ada parti politik tempatan yang asal originally from Sabah semakin menebal di hati orang-orang Sabah. Jadi UMNO adakah masih boleh diterima dengan baik oleh orang-orang Sabah? Ditambah pula kejadian yang berlaku, yaitu cubaan Bung Mokhtar dan Syafiq Apdal untuk merampas kuasa tidak berjaya. Malakantoi dan bukan Jakantoi, memang gagal habis lah, sampai Bung Mokhtar terpaksa letak jawatan. Jadi sekarang sudah tidak ada jawatan dalam kerajaan. Jadi masihkah Syafiq Apdal dan Bung Mokhtar serta mana-mana parti lain yang mau bekerja sama dengan dengan UMNO untuk meneruskan apa-apapun. Saya yakin dan percaya, saya tetap yakin belum ada apa-apa bukti yang menunjukkan bahawa parti ataupun ada parti, mana-mana parti yang terlibat dengan penerimaan wang daripada penjualan dadah ke tidak. Okey, tidak. Jadi lebih baik berhentilah buat spekulasi dulu. Biar mahkamah buat keputusan, biar polis buat siasatan. Kecuali kamu ada memang mau jadi polis lah. Kalau kamu pun bukan polis, jangan sibuk-sibuk jadi polis. Biar polis yang pergi siasat. Jangan pula lepas ini tiba-tiba kamu pula yang terbuat fitnah. Bagus, tiada masalah. Cari masalah, terfitnah, disaman. Bagus kalau orang kaya. Kalau orang miskin, macam mana mau bayar? Okey, so Danger Nadi, Suara Rakyat, bagaimana di channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi. Bye bye.